Okey. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okay. Tadi kita baru nak masuk muka surat 83 kan? Ya. Okey. Buku coklat muka surat 83, macam mana cara kita nak membariskan hamzah wasal yang kebiasaannya permulaannya tidak ada baris. Jadi ramai yang dari antara kita ni confused, tak tahu nak bunyikan apa. Nanti kalau tengah saya buat penerangan, kalau ada terputus bagi tahu Ya. Baik, dalam Al-Quran hamzah wasal ni dikata hanya ditandakan pada isim dan kata kerja fa'il sahaja. Pada huruf tidak ada hamzah wasal. Okey, jadi dibahagikan kepada dua bahagian. Yang pertama fa'il. Fa'il tu maksudnya perbuatan. Isim tu kalimah-kalimah yang memberi maksud nama-nama. Contoh rumah, kereta, basikal, itu nama maksud dia. Okey? Ataupun isim. Assalamualaikum Kak Su. Alhamdulillah. Boleh masuk? Jelas Kak Su? Dia belum dengar. Assalamualaikum Kak Su. Belum cocok. Hello. Hello. Dia tak dengar kot. Pesan tak dengar tu. Kak Su dengar tak suara saya? Dengar tak? Kak Su? Kak Su? Oh, dia tak dengar. Hello? Dengar tak? Dengar. Okay. Rosa. Surat 83 Tak tahu yang baru. Kita ambil sikit tajuk yang awal hari tu ni, kita ulang kira mengulang. Okay, kita fokus dulu pada fa'il ataupun kata kerja. First kali kita nak tahu macam mana kita nak kenal perkataan tu adalah fa'il ataupun perbuatan kan. Mestilah kita nak kena tahu makna. Kalau kita tak tahu makna, payah sikit nak kenal kalau tak belajar bahasa Arab kan. Kalau belajar bahasa Arab, dia adalah tanda-tanda tertentu. Okay, jadi first kali kita nak kena tahu kalimah itu dari segi makna. Lepas tu baru kita boleh tentukan dia baris apa. Baru kita dah tahu fa'il, baru kita tahu macam mana nak baris. Okay, cuba tengok yang pertama. Untuk fa'il, yang pertama dia kata baris depan. Dia akan baca baris depan sekiranya huruf ketiga berbaris depan. Kita tak boleh nak imagine. Kita tengok dia punya contoh di muka surat sebelah, muka surat 84. Ibu tengah kelas. Ibu tengah kelas. Muka surat 84. Okey, cuba tengok yang baris atas, yang bacaan baris depan yang atas tu. Okey, dia tulis jika huruf ketiga pada perkataan kata kerja tu fa'il tadilah berbaris dhammah. Cuba tengok dia kata huruf ketiga. Cuba tengok kalimahnya dalam kolom yang kanan sekali yang ditulis penulisan berwarna biru tu. Kalimah dia alif, dal dengan ain, betul? Betul. Alif itu yang diletakkan warna merah dan dia ada letak kepala sad di atasnya. Itu menunjukkan hamzah wasal. Okey? Kemudian
Cuba tengok huruf ketiga yang mana? Ain. 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 Okey, Ain. ain tu baris Depan. depan. Maka huruf pertama pun mengikut baris yang ada pada huruf ketiga, iaitu baris depan ataupun baris dhammah. Itu cara dia. Tengok huruf yang ketiga. Dalam Quran penulisan dia begitu. Yang dekat line biru ni. Tapi cara bacaannya dia dah letaklah siap-siap macam mana. Dia letak baris depan kat situ. Tapi jangan cari dalam Quran. Dalam Quran tak ada yang warna pink ni. Ini dia menunjukkan cara kita baca, bunyi dia begitu. Tapi tulisan dia ada letak tak baris depan? Tidak ada. Jadi kita berdasarkan pada huruf yang ketiga tadi. Okey. Itu sekiranya huruf ketiga baris depan Ataupun yang bawah dia. Dia ada bagi dua contoh. Yang pertama tadi ud'u. Yang kedua tengok lagi huruf ketiga baris apa? Dhammah. Baris dhammah lagi kan? Kaf baris dhammah. Maka dekat depan tu dia jadi u juga. Maka bunyinya urkud. Urdu. Dia tak boleh arkut, dia tak boleh irkud. Okey? Baik. Itu yang pertamalah. Sekiranya fa'il huruf ketiga itu baris depan. Okey, lepas tu patah balik muka surat 83 tadi. Okey. Bahagian fa'il dibaca baris bawah pula. Macam mana nak dapatkan baris bawah ni? Yang pertama, apabila huruf ketiga berbaris fathah atau kasrah. Fathah apa? Atas. Kasrah? Bawah. Bawah. Okey, buka balik muka surat sebelah. Yang bawah ni jangan tengok dulu. Tengok muka surat 85 yang atas. Okey. Muka surat 85 yang atas. Okey. Jika huruf ketiga pada perkataan kata kerja tu apa? Fa'il tadi. Okey. Bila dia kata huruf ketiga, terus tengok huruf ketiga berbaris sama ada atas atau bawah. Tu fathah atau kasrah tu Maka hamzah wasal akan dikasrahkan. Maka hamzah wasal itu akan diletakkan baris bawah. Kita tengok contoh. Penulisan yang warna biru, kalimahnya ihdina. Kalimah tu kita dah biasa tengok sebab dia ada dalam surah Al-Fatihah kan. Kerana apa kita boleh sebut dengan tepat? Sebab kita dah hafal surah Al-Fatihah. Tapi sekiranya kita baca ayat lain, jumpa kalimah lain, mau kita rasa menggelabah juga. Nak sebut baris apa ni kan? Jadi caranya sama juga, tengok huruf yang ketiga. Sekiranya huruf ketiga baris bawah, maka dia baca dengan baris bawah juga. Bunyinya ihdina. Okey, ihdina. Sama juga contoh yang bawah tu. Satu lagi, idfa. Kenapa saya sebut idfa? Sebab tadi dia kata sekiranya huruf ketiga berbaris fathah pula. Apa huruf ketiga? Fa. Fa baris fathah kan, baris atas. Maka huruf pertama mengikut pada yang tadi, baris bawah. Dia tidak ikut pada huruf ketiga dah. Kalau huruf ketiga baris atas, dia tetap dengan baris bawah. Jadi jangan baca adfa. Contoh tadi, kalau baris depan, ikut baris depan. Kalau baris bawah, ikut baris bawah. Kalau huruf ketiga tu baris atas sahaja, kita kena baca juga dengan baris bawah. Itu syarat yang ringkas lah, yang mudah. Pertama sekali nak kena kenal kalimah itu terdiri daripada kalimah fa'il. Kemudian kita dah kenal pasti dia fa'il ke isim ke. Barulah kita tengok huruf yang ketiga. Okey? Ustazah, Ya. sama macam fi'il amar Ustazah. Dia tak kisah fa'il amar ke. Dia lebih kurang fa'il amar lah. Kebanyakan fa'il yang ada hamzah wasal ini adalah fa'il amar. Iaitu perintah. Atau suruh. Contoh, izhab. Izhab tu asalnya kalimah zahaba. Zahaba tu telah pergi. Izhab tu maksudnya pergilah.
Pergilah. Pergilah. Jadi kita imagine kalimah idhab, alif, zal, ha, ba kan? Zalhaba. Okey, ha tu baris apa? Ishab. Ba. Ha baris apa Ba kalau baris kita letak? Ha. yang Ustazah nak yang dah convert ke belum convert? Baris atas kan? Ishab. Idhab tu ha tu baris atas. Dia tak convert ke tak convert ke ha tu tetap berbaris. Tetap baris atas. Jadi bila huruf ketiga tu baris atas, maka dapatlah kita jawapan hamzah wasal itu dibaca dengan i. Bawah. Maka ila izhab. Contoh satu lagi saya bagi. Syariba. Syariba ni shin baris atas, ro baris bawah, ba baris atas. Bunyinya syariba. Syariba tu maksudnya, syariba itu kita kenal pasti kalimah itu memberi maksud minum. Minum itu perbuatan tak? Perbuatan kan? Okey. Bila kita kata perintah atau arahan, dia jadi isyrib. Isyrib. Itu maksudnya Minumlah. minumlah. Pandai Kak Su. Syashu Isyrib. belajar. Okey. Isyrib tu, kalau kita tengok alif, shin, ro, ba kan? Isyrib. Ba. Ro tu baris bawah. Ro tu huruf yang ketiga. Jadi Tiga. bila huruf ketiga tu baris bawah, maka dapatlah jawapan hamzah wasal tu dibariskan dengan isyrib. Isyrib. Baris bawah. Baris bawah. Jadi izhab. Ha tu baris atas. Maka Atas. yang pertama tu pun baris bawah. Dia dua Yang baris bawah ni dia kena ingat. Baris bawah, macam mana nak membariskan bawah di awal? Mesti huruf ketiga sama ada Sama atas, bawah. Ataupun bawah. Kalau huruf ketiga baris depan, maka huruf pertama baris depan. Baris depan. Kak Yu. Okey, boleh nampak tak? InsyaAllah. Tak apa, perlahan-perlahan. Jadi kalau Dah ada 4 tahun pelajar dah ni belajar. 4 tahun. 4 tahun. apa Kak Su? Dia sayang kita, Allah sayang kita. Sebab tu kita belajar ni sentiasa selalu Allah bagi kita lupa. Kalau kita dah belajar sekali dapat, kita sombong. Kita dah tak nak belajar. Sebab itulah. Okey, Kalau dah lama memang lupa. macam mana? Kalau dah lama memang lupa. Betul. Okey, itu tadi kalau dia baris depan dengan baris bawah Kita tengok buka surat 83 balik semula. Saya ni selak-selak sebab saya nak tunjuk dia punya cara dengan ayat dia sekali. Contoh, supaya kita senang faham kan. Okey, bahagian fa'il, muka surat 83 tadi, bawah sekali. Yang dia tulis nombor 2, apabila huruf ketiga berbaris dhammah mendatang. Jumpa tak? Jumpa. Dekat dalam kotak fa'il, kata kerja. Isim belum lagi dalam kata kerja dulu. Okey. Kalau huruf ketiga itu berbaris dhammah mendatang, kita nak kena tahu apa maksud dhammah mendatang. Okey. Pada kalimah fa'il itu, sekiranya huruf itu bukan dhammah asalnya, dia datang kemudian, itu namanya dhammah mendatang. Okey, kalau tak nampak dia punya contoh, kita rasa blur, blank. Macam mana maksud dia kan? Okey. Buka muka surat 85. Bawah tu. Itu contoh-contoh dhammah mendatang. Okey, saya terangkan satu persatu. Mengantuk, gini tu. Okey, saya bacakan 4 kata kerja ataupun fa'il yang huruf ketiganya berbaris dhammah mendatang. Nanti kita tengok yang mana satu Yang hamzah wasal dibaca dengan baris kasrah. 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 Ustazah pun tersebut kasrah. Salah pula. Okey. Dekat sini dia ada 3 kolom tau. 3 kolom yang mana dia tulis kat bawah tu, satu penulisan. Yang kedua kalimah asal. Yang ketiga bacaan. Betul? Dalam Al-Quran memang dah ada tertulis yang penulisan. Begitulah tulisannya. Kita dah nampak dia punya dhammah tu mendatang. Nampak tak? Dot baris depan. Nampak tak? Iqdu. Lepas tu dot yang kedua tu pun baris depan. Nampak Contoh ketiga, nun baris depan. Contoh keempat, shin baris depan. Okey? Itu adalah huruf yang ketiga yang mana berbaris depan. Yang asalnya huruf ketiga itu bukan berbaris depan.
Tetapi kita jangan susah hati kerana dalam Quran dah tak letak dah yang asal tu. Jadi kita nak kena ingatlah 4 kalimah ni. Sebab apa kita kena ingat? Kita tak nak kita confuse nanti. Sebab tadi pada permulaan yang kita belajar, apabila huruf ketiga baris depan, kita kena bariskan yang pertama tu dengan baris depan kan? Tapi special case untuk 4 kalimah ini, kerana apa dia perlu dibariskan dengan baris bawah? Okey, kita tengok. Kerana 4 kalimah ini ada kalimah asalnya. Mana kalimah asalnya? Okey, tengok yang warna coklat tengah tu. Itu kan. Okey, kalau tengok kalimah asal, huruf ketiga baris apa? Bawah. Jadi jawapannya huruf ketiga baris bawah, huruf pertama jadi Bawah. baris bawah. Tapi apabila dah ada penulisan ataupun ditukarkan huruf yang ketiga itu dengan baris depan, yang mana baris depan tu disebut sebagai dhammah mendatang, maka yang dibariskan bawah tadi dikekalkan. Maka dia jadi iqdu. Iqdu, kemudian imbu, kemudian ibnu, ataupun yang keempat imshu. Jadi kena ingat 4 kalimah ni. Dia kes-kes macam izhar mutlak lah. Kan contoh bunyanun, kinwanun, sinwanun, kan apa dunya ya. Itu kita tahu nun bertemu waw, nun bertemu ya tu asalnya idgham ma'al gunnah. Tapi ada 4 kalimah yang di special case dia tak boleh dikata idgham ma'al gunnah sebab pertemuan itu dalam satu kalimah. Itu alasan dia. Tetapi yang ini alasannya kerana 4 kalimah ini adalah kalimah asalnya huruf ketiga itu berbaris. Most happens all the time. Boleh? Ustazah, yang apa ni, dhammah mendatang tu, kalau kalau kita nak butuh huruf yang Arab ni, seolah macam ada sukun ni, du. Macam mana? Macam ada sukun kan? Sukun kat mana? Du, yang penulisan tu Ustazah. Aha. Kan macam yang penulisan tu kita tinggalkan yang kalimah asal tu, tengok yang penulisan tu mendatang. Maksud mendatang tu bila dia ada sukun ya. Du, Sukun. Sukun Tu maksudnya apa? Maksudnya yang panjang ujung tu. yang mati kan? Betul mati tak? Bukan tak? Mati yang mana? Wow tu mati kan? Gini. Bukan begitu. Okey, kalau Haja Zainab tengok, penulisan ke, kalimah asal ke, dia tetap mati. Cuba kalau tengok penulisan, saya baca iqdu, panjang kan? Kalau kalimah asal iqdiyu, tetap juga panjang. Dia tak berubah yang itu. Yang datangnya tanda dhammah itu, cuba tengok asalnya dot baris bawah tapi dia tak jadi baris bawah, dia jadi du, dia tak diu. Nampak tak? Tapi yang belakang yang panjang tu tak merubah apa-apa. Kalau dia penulisan asal macam mana, penulisan yang sekarang macam mana. Sama mat dia. Tapi yang ditukarkan baris yang ada pada huruf ketiga. Itu sahaja. Mat dia tak ganggu. Okey, boleh? Jadi kalau kata ada satu alasan yang Ustazah susah lah nak ingat. Mana nak ingat kan? Saya sarankan macam kita buat beberapa hukum-hukum yang terpilih dalam hukum tajwid. Contoh macam bacaan imalah, macam saktah kan. Kita boleh tanda tempat-tempat tertentu dalam Quran. Sama juga macam 4 kalimah ni. Kita jumpa nanti bila-bila bertalaki ke, bertadarus ke, kita ingat 4 kalimah ni, jumpa, ambil kertas yang kecil tu yang ada gam tu kan. Tampal kat muka surat tu supaya kita tak tersasar. Takut nanti tengah-tengah baca, rasanya ni baris depan kena baris depan. Rupanya tak perasan 4 kalimah ni, baris depan itu dia datang kemudian. Duduk dia di awal kalimah juga ni kan? Tak juga. Tak juga. Ini kebanyakannya duduk dekat tengah-tengah ayat. Bila kita nak baca. Dia berada di tengah ayat. Jadi sekiranya kita nak kena tahu, kita nak kena tahu macam mana permulaan dia, sebab kadang-kadang ayat Quran ni panjang.
Lepas tu baca, nafas tak ada, berhenti. Bila berhenti kita nak iktidak. Ini dia punya panduan. Iktidak tu maksudnya kita nak mengulang bacaan tu. Macam mana nak bunyi kalau aku nak ulang kat sini? Contoh. Jadi kita dah tahu bunyinya baris bawah. Jadi panduan tadi kita nak kena ingat. Jelas tak? InsyaAllah. Ustazah, Ya. perkataan ni yang spesifik lah, yang ni lah Ustaz, tak ada yang Ya. lain. Tak ada. Ambil yang bacaan. Dia Ambil spesifik. Tapi yang dalam ni, Quran dia banyak kali sebut. Dia banyak kali. Dia bukan 4 sahaja. Dia contohlah iqdu tu dia adalah 10 ke 20 tapi kalimah yang sama. 4 ni. Sekiranya jumpa je kalimah tu ataupun macam saya kan dalam Quran saya dekat depan tu sebelum baca ada beberapa nota penting yang saya tulis. Sekiranya saya masih belum ingat lagi perkara tu, saya akan tulis dulu. Supaya bila buka Quran tu dapatlah kita tengok sekali lalu. Ini kalau aku jumpa macam ni kena ingat ni baris apa. Dia nama apa Ustazah? Ya. Dia nama apa ni? Itu fi'il juga. Domah mendatang lah. Itu domah mendatang. Yang Kenapa ni lah. disebut domah mendatang? Sebab dia datang kemudian. Yang mana huruf-huruf yang domah mendatang tu tadi asalnya baris bawah. Dia datang domah tu kemudian. Itu asbab dia dia tidak mengganggu tidak mengganggu makna. Cuma penulisan Resam Usmani itulah. Itu dari segi penulisan lah. Okay? Boleh? Okay, setakat ni ada soalan? Tak ada. Okay, dekat situ dia dah bagi siap-siap surah apa. So kita boleh tanda nanti. Dia siap tanda. Okay, kalau kita nak check boleh je. Okay, sekejap. Buka muka surat 217. Kena ambil Quran. Kita tengok dulu surah Yunus. Semua ada Quran kan? Hello? Ya. Ayu boleh tidur tak, Ayu? Alamak, dah jadi balik. Dia tolong ambil awak ni pula. Hello? Ya. Quran ada meja. Kak dah dalam bilik. 17. Boleh? Ya. Okey, dengar suara saya. Okey, buka muka surat 217. Ya. Surah Yunus ayat 71. 71. Contoh kan? Dekat situ, ayat dia dekat tengah-tengah. Jadi kita tak ada masalah kalau kita tak ambil kat situ. Cuba tengok baris yang keempat. Baris ketiga nak masuk baris keempat. Tak apa, kita bagi masa. Bonda tengah 217. Ada tak? Iqdu. Ujung ya? Ujung 3. Baris Ujung ketiga. 3 nak masuk pada baris keempat. Okey. Kalau kita baca summa qudu, kalau sambung tak ada masalah lah. Dia mengikut pada baris pada summa. Itu saya kata tadi, kita hanya nak kena tahu kaedah sekiranya kita menyebut di awal kalimah tersebut. Kalau kita tak sebut di awal kalimah tersebut, so masalah ni tidak timbul. Boleh? Ni dah Jadi namanya domah mendatang. domah mendatang, dot tu. Dot. Kalau bonda nak tanda terus pun tak apa kat situ. Mm-mm. Kat situ tu boleh tulis sikit fi'il yang mana sekiranya nak ulang dekat kalimah tersebut, barisnya baris bawah. Iqdu. Jangan baca uqdu. Okey, kemudian muka surat 265. Jumpa tadi? Ni sajalah ada masa sikit ni kan. Kebetulan kelas saya malam ni cancel. Sebab tu saya boleh luang masa ni. Kalau tak saya ada kelas malam ni. Yang anak muridnya yang tak dapat ngaji. Tu yang saya ada masa. 26 ayat 65. Ayat 65. Jumpa tak? Jumpa. Ini pun
Yang ini pun dia berada di tengah Kalimah. kalimah. Satu tengah kalimah, tengah ayat. Jadi yang ini pun tak ada masalah. Kalau dia nak ambil pun dia tak boleh ambil imdu. Dia kena ambil waw tu. Ahadun wamdu. Tiba-tiba katalah baca-baca terberhenti dekat wamdu sebab nafas habis. Tiba-tiba dia nak ambil imdu. Tak berapa sesuai lah sebab dia mengikat dengan waw tadi tu. Oh. Yang ini tak ada masalah lah kan saya rasa. Okey. Kemudian ini yang Tak biasa. fokus lagi. Lepas tu kita tengok surah Al-Kahfi ayat 21. Rasanya semua berada di tengah kalimah ni. Tengah-tengah ayat. Ni surah Al-Kahfi baris kedua pergi ke baris ketiga. Muka surat 296. Cuba tengok Faqalu banu alaihim bunyana. Ini satu halnya ayat tu pendek. Tak ada pula orang baca berhenti kan. Faqalu ibnu alaihim. Tak ada cuma dia menjelaskan kaedah. Kerana apa dibariskan dengan baris bawah. Tu penting lah. Okey, seterusnya. Boleh jelas Okay. Dan akhir sekali muka surat 453 surah Sad ayat 6. Animshu. Ini pun sama. Dia mesti diikat dengan an. Dia tak boleh baca imshu sahaja. Okey. Wan talaqal mala'u minhum animshu. Katalah terhenti kat situ. Takkan dia nak ambil imshu. Dia mesti diikat dengan an. Jadi animshu. Jadi saya kira bila kita tengok 4 contoh ni tak timbul masalah nak membariskan dekat kalimah tersebut. Tapi kita dah tahulah kaedah tadi tu kan? Okey. Ada soalan tak setakat ni? Tak ada. Okay. So, ingat yang tu dulu. Fahamkan yang hamzah wasal ni betul-betul. Caranya tadi, first kali mesti tengok kalimah itu makna dia apa. Adakah makna itu memberi maksud fi'il ataupun isim. Kalau nak mudah, kita belajar Quran yang ada terjemahan dan terjemahan satu kalimah, satu makna. Satu kalimah, satu makna. Jadi kita tahu kalimah tu memberi maksud pada fi'il ke isim. Quran perkata nama dia. Kata. Okay? Jadi kita fokus fi'il dulu. Saya tak nak bagi banyak-banyak. Nanti saya akan sambung isim pula. Isim ni banyak cerita dia. Nanti saya akan contohkanlah. Okey, setakat ni ada soalan? Rasa tak ada. Jelas Jelas insya-Allah. Ini yang saya nak cerita petang tadi. Hati tak dapat cerita benda lah ni. Jadi inilah dia yang saya nak kongsikan. Jadi minta maaf lagi sekali, saya ambil masa malam ni sekejap. So nanti saya akan hantar rakaman ni pada Kak Riza. So Kak Riza akan hantar dalam YouTube. Maknanya kawan-kawan yang tak masuk tu dia boleh dengar lah. Ini penting ini penting untuk sebagai panduan pada memulai kalimah yang mengandungi hamzah wasal. Wallahu a'lam. Saya pun tak dapat nak lama. Dapat beruang dalam setengah jam. Anak-anak kat sebelah ni dah mencuit-cuit. Ustazah. Ya, boleh. Dia tempat 4 saja ke ada lain lagi? Banyak lagi? Ada banyak lagi. Ada beberapa kalimah lagi tapi yang sama. Okey. Jadi selalunya 4 kalimah ini dia akan berkait dengan in ke, wa ke, summa ke, gitu. Jadi kita dah tahu kaedah tu, insya-Allah lah dia boleh membantu. Okey, boleh? Okey, itu sahaja untuk saya kongsi malam ni. Nanti kita sambung lagi. Sedekah. Terima kasih. Nabiyul Karim. وهذا تنزيل من رب العالمين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين والحمد لله رب العالمين
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Okey. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Sama-sama. Ustazah. Terima kasih sebab luar masa sekejap malam ni. Okey. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.